Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan. Pada 2 minggu yang lepas, kita telah bincangkan berkenaan dengan penghalang-penghalang kepada hidayah. Apa yang kita dah sebutkan sebelum ini ada 4 perkara. Antara penghalang-penghalang kepada hidayah, yang pertamanya adalah kejahilan. Kemudian yang keduanya adalah dusta, iaitu menyampaikan perkara yang diada-adakan atau perkara yang palsu yang sebenarnya tidak disampaikan ataupun tidak diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasul. Tapi sebahagian di kalangan kaum muslimin mereka menyampaikan perkara-perkara yang mereka dakwa sebagai agama, sedangkan ia merupakan suatu bentuk pendustaan ke atas nama Allah dan juga nama Rasul. Kemudian seterusnya penghalang kepada hidayah juga adalah sifat hasad. Hasad, dengki yang ada dalam diri itu juga dapat menghalang hidayah daripada Allah. Kemudian yang keempatnya adalah berkenaan dengan sifat sombong atau menyombongkan diri, juga penghalang yang menghalang hidayah daripada sampai ke dalam diri kita. Jadi untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung poin yang seterusnya berkenaan dengan penghalang-penghalang kepada petunjuk itu. Tapi sebelum tu kita lihat kembali hadis yang kita dah baca sebelum ini, iaitu berkenaan dengan hidayah dan juga ilmu. Kita lihat hadis ini. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jal minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma fa'ambatatil kal'a wal ushbal kathir wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa ra'aw wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kal'an fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bih. Daripada Abu Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utuskan, Allah azza wa jalla mengutuskan aku dengannya daripada hidayah dan ilmu itu seperti perumpamaan seperti hujan yang lebat yang menimpa bumi ini, lalu ada sebahagian tanah di bumi ini tanah yang baik yang dapat untuk menerima air hujan itu, lalu ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan herba, tumbuh-tumbuhan hijau yang banyak.
Dan kemudian ada sebahagian tanah yang lain yang dapat untuk menampung, menahan air hujan itu, dan lalu Allah memberikan manfaat dengannya kepada manusia, lalu mereka dapat minum daripadanya, dan mereka dapat berikan ternakan mereka minum. Dan kemudian adanya tanah yang lain di mana ia merupakan tanah yang tandus, yang tidak dapat untuk menampung air dan tidak juga dapat untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka demikian itulah perumpamaan bagi orang-orang yang mendalam pengetahuannya dalam agama Allah ini. Lalu Allah memberikan manfaat kepadanya yang datang daripada hidayah dan juga ilmu itu. Kemudian Allah memberikan manfaat kepadanya dengan disebabkan apa yang Allah utuskan aku dengannya, iaitu hidayah dan juga ilmu itu, Quran dan juga sunnah itu. Lalu dia mengajar, dia menjadi orang yang tahu. Fa'alima wa 'allama, lalu dia menjadi seorang yang tahu, seorang yang alim, dan dia mengajarkan kepada orang yang lain. Jadi ini merujuk kepada dua tanah. Yang pertama tadi, tanah yang dapat menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan, dan tanah yang dapat untuk menjadi takungan air dan memberikan manfaat kepada manusia dan binatang ternakan. Kemudian yang ketiga, perumpamaan tentang orang yang tidak mengangkat kepalanya, iaitu yang tidak mempedulikan hidayah dan juga ilmu yang Allah utuskan Nabi dengannya itu, dan dia tidak menerima hidayah yang Allah utuskan aku, iaitu Nabi, dengannya. Baik. Jadi kita dah sebut sebelum ini berkenaan dengan penghalang-penghalang kepada hidayah itu, 4 perkara itu. Dan kemudian kita akan sambung poin yang seterusnya, iaitu poin yang kelima. Jadi antara penghalang kepada hidayah itu, yang kelima adalah taklid buta ataupun mengikut secara membuta tuli tanpa ada usaha untuk berfikir, usaha untuk belajar, usaha untuk mencari kebenaran, tetapi hanyalah sekadar mengikut sahaja apa yang telah diketahui oleh mereka sebelum itu, tanpa ada usaha untuk mencari kebenaran, tanpa ada usaha untuk menuntut ilmu. Ada itu juga penghalang kepada hidayah, iaitu taklid buta, mengikut secara membuta tuli tanpa berfikir. Kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam Quran berkenaan dengan golongan yang tidak menggunakan akal fikiran mereka. Allah sebut dalam surah 10 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil 'umya walau kanu la yubsirun. Inna Allah la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Wa minhum man yastami'una ilaik, dan sebahagian daripada mereka itu, sebahagian daripada golongan yang ingkar itu, mereka mendengarkan apa yang engkau sampaikan. Mereka mendengar apa yang engkau sampaikan. Dan Allah gunakan di sini yastami'una, mereka mendengar dengan sungguh-sungguh lah. Mendengar dengan sungguh-sungguh, tetapi sayangnya Allah sifatkan mereka itu seperti orang yang pekak. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Apakah engkau dapat untuk menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar? Kerana walaupun mereka mendengar, tapi mereka tidak menggunakan akal fikiran mereka untuk memahami apa yang mereka dengar itu.
Dan kita sebagai umat Islam, bukan sekadar kita nak mendengar ayat-ayat Quran, bukan sekadar kita nak mendengar hadis-hadis dibacakan kepada kita, tetapi tujuan kita mendengar tu untuk kita mendapatkan hidayah atau petunjuk yang ada di dalam ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi itu. Bukan sekadar kita hanya nak mendengar sedapnya ayat-ayat Allah itu dilagukan. Kerana tujuan Quran diturunkan kepada kita bukan itu sebenarnya. Tujuan Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia. Untuk menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebab itu Allah sebutkan, kalau sekadar mendengar, kaum kafir Quraisy itu mereka juga mendengar. Bahkan setiap perkataan yang mereka dengar itu, dan sebab itu merupakan bahasa mereka, jadi mereka faham ayat itu. Tapi Allah tetap juga mengatakan mereka ini golongan yang peka. Apakah engkau, wahai Muhammad, dapat untuk menjadikan orang yang peka itu mendengar? Kerana walaupun mereka mendengar, mereka tidak menggunakan akal fikiran mereka. Mereka tidak berfikir. Wa minhum may yanzuru ilaik. Dan sebahagian daripada mereka ada yang melihat kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan dari segi mukjizatnya, dari segi kebenaran itu, mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Dan mereka kenal Nabi itu, bukan baru kenal tapi daripada kecil lagi. Nabi hidup di kalangan mereka. Mereka yang beri gelaran Al-Amin itu kepada Nabi. Tapi selepas Nabi menyampaikan kebenaran yang bertentangan dengan apa yang mereka percaya dan mereka pegang ketika itu, maka walaupun mereka mendengar, tapi mereka tak nak menggunakan akal fikiran mereka untuk menilai kebenaran yang sampai kepada mereka. Wa minhum may yanzuru ilaik. Dan sebahagian daripada mereka ada yang melihat kepada engkau dan apa yang engkau tunjukkan daripada mukjizat dan juga kebenaran itu kepada mereka. Afa anta tahdil umya walau kanu la yabsirun. Apakah engkau dapat untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta itu? Kerana walaupun mereka melihat, tapi mereka tak nak untuk melihat kebenaran itu. Walaupun zahirnya nampak macam melihat, tapi melihat yang tidak membawa kepada kesedaran, tidak membawa kepada perubahan ke arah kebaikan itu. Sekadar mendengar, sekadar melihat saja. Sebab itu kita dengan Quran ini bukan sekadar, setengah orang kata melihat Quran itu mendapat pahala, apatah lagi membaca Quran itu. Tetapi sebenarnya Quran itu tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada kita. Jadi caranya bukan sekadar dengan kita melihat saja, bukan sekadar dengan mendengar saja, tetapi kita bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang ada di dalam Quran itu. Kita belajar ayat-ayat Allah itu, kita belajar hadis-hadis Nabi itu. Itulah cara untuk menyebabkan petunjuk itu masuk ke dalam hati kita. Allah sebut di sini, innallaha la yazlimun nasa syai'an. Sesungguhnya Allah dia tidak menzalimi manusia itu sedikit pun. Walakinnan nas anfusahum yazlimun. Akan tetapi manusia itu, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan mereka tak nak menggunakan akal fikiran mereka untuk mencari kebenaran itu, untuk berusaha mencari kebenaran itu. Allah tidak zalim kepada mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan kalau kita lihat, Allah sebutkan antara golongan yang tidak akan mendapat hidayah ini adalah golongan yang zalim. Kalau kita tengok, Allah sebut dalam surah 28 ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum.
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Dan jika mereka tidak dapat untuk menerima cabaran daripada-Mu itu wahai Muhammad, iaitu untuk mendatangkan sebuah kitab yang lain daripada Quran ini, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah bahawasanya tidak lain, mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka sendiri, tapi enggan untuk mengikut kitab yang Allah turunkan. Wa man adallu mimman ittaba'a hawah, dan siapakah yang lebih sesat daripada golongan yang mengikut hawa nafsunya, bi ghairi hudam minallah, tanpa petunjuk daripada Allah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan berikan hidayah kepada kaum yang zalim itu. Di hujung ayatnya Allah nyatakan, sesungguhnya Allah tak akan berikan hidayah kepada kaum yang zalim itu. Jadi antara bentuk kezaliman itu, zalim ni bukan sekadar seorang itu menindas orang yang lain. Itu suatu bentuk kezaliman. Tapi bila kita lihat dalam Quran, kalimah zalim itu bukan hanya merujuk kepada perkara itu semata-mata. Oleh sebab itu bila kita belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab untuk memahami ayat-ayat Allah itu. Kerana kadang-kadang istilah yang digunakan itu, apatah lagi bila dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu, jadi kita dah menghadkan makna zalim itu hanya sekadar menzalimi orang yang lain. Sedangkan kalau kita lihat dalam Quran, zalim itu ada yang Allah rujuk kepada perbuatan syirik kepada Allah. Itu suatu kezaliman. Bahkan ialah kezaliman yang paling besar sekali. Dan kemudian dalam ayat yang kita lihat tadi, Allah sebutkan Allah tidak menzalimi manusia. Bahkan mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu juga satu bentuk kezaliman. Kezaliman kepada diri sendiri dengan tidak menggunakan akal fikiran itu untuk mencari kebenaran. Kerana ia akan menyebabkan hidayah tak sampai kepada diri kita. Hidayah taufik itu. Walaupun hidayah bayan itu mungkin sampai, tetapi hidayah taufik yang kita sebut sekarang, hidayah taufik itu hidayah yang khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Hidayah bayan itu semua manusia dapat. Bila mereka tahu ada yang mendakwa diutuskan sebagai Nabi, ada yang mendakwa mendapat kitab daripada Allah, jadi mereka tahu perkara itu. Cuma hidayah taufik tak sampai ke dalam diri mereka. Jadi Allah takkan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Itu antara makna zalim ini adalah golongan yang tidak menggunakan akal fikiran untuk mencari kebenaran. Sebaliknya hanya mengikut membuta tuli, taklid buta kepada apa yang telah mereka percaya, pegang sebelum itu. Samalah seperti mana golongan kaum Quraisy itu. Dan kemudian Allah sebut dalam ayat yang lain berkenaan dengan golongan yang tak nak menggunakan akal fikiran mereka ini. Allah sebut dalam surah 8 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang mereka mengatakan kami mendengar, wa hum la yasma'un, sedangkan mereka sebenarnya tidak mendengar. Walaupun mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka mendengar hadis-hadis Nabi dibacakan, tetapi apabila mereka enggan untuk taat
enggan untuk mengikut kebenaran itu, maka mereka itu samalah dengan golongan yang tidak mendengar ayat-ayat Allah dan tidak mendengar sunnah ataupun hadis Nabi itu. Kerana mendengar itu dia mesti disertai dengan ketaatan. Dia mesti mengikut kebenaran itu. Inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul lazina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi ini di sisi Allah adalah golongan yang pekak lagi bisu, iaitu golongan yang tidak menggunakan akal fikiran mereka untuk memahami kebenaran itu. Jadi Allah menyamakan golongan yang enggan untuk berfikir, tapi sebaliknya hanya menerima bulat-bulat apa yang sampai kepada mereka, apa yang mereka warisi, mereka terima bulat-bulat. Tapi bila sampai kebenaran kepada mereka, mereka tak nak untuk memikirkan tentang kebenaran itu, lalu mengikutnya. Jadi mereka ni golongan yang Allah samakan dengan bahkan mereka lah golongan yang seburuk-buruk binatang Allah sebut. Kerana binatang sekalipun, mereka tetap juga mengikut apa yang Allah tentukan kepada mereka. Dan binatang ni tak ada yang masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, manusia ataupun jin yang engkar kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sebab itu Allah sebutkan seburuk-buruk haiwan yang melata di sisi Allah itu golongan yang pekak lagi bisu itu, yang tak nak untuk menggunakan akal fikiran mereka. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Dan kalaulah Allah mengetahui di dalam diri mereka itu ada kebaikan, tentulah Allah akan menjadikan mereka ini golongan yang benar-benar mendengar apa yang sampai kepada mereka itu, apa kebenaran yang sampai kepada mereka itu. Itu mereka mendengar dan mereka mengikutnya. Walau asma'ahum latawallau wa hum mu'ridun. Tapi mereka ini Allah tahu, kalaulah mereka dengar sekalipun, mereka ikut, pada mulanya mereka ikut pun, tetapi tetap juga kemudian mereka akan berpaling. Latawallau. Tentu mereka akan berpaling wa hum mu'ridun. Dalam keadaan mereka golongan yang berpaling, meninggalkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW itu, kebenaran itu. Walaupun mereka mendengar dan walaupun mereka mungkin mengikutnya pada awalnya itu, tapi kemudian mereka ini juga akan berpaling daripada kebenaran itu. Jadi ini golongan yang walaupun telah sampai kepada mereka kebenaran, mereka telah mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi itu, tapi disebabkan mereka tak nak menggunakan akal fikiran mereka untuk menilai kebenaran itu, mereka enggan untuk berubah. Jadi Allah tak akan berikan hidayah kepada mereka ini. Jadi itu poin yang kelima. Penghalang kepada hidayah adalah mengikut secara membuta tuli, tak nak menggunakan akal fikiran itu. Kemudian seterusnya Allah juga menyebutkan tentang golongan yang enggan untuk meninggalkan adat kebiasaan. Dalam surah 43 ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun.
Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Ketika mereka diajak supaya mengikut Allah dan juga Rasul, mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami dulu, mereka merupakan suatu ummah, iaitu suatu ummah yang berada di atas kebenaran. Ini menurut sangkaan mereka. Jadi golongan yang ingkar menyangka mereka berada di jalan yang lurus disebabkan mereka meneruskan apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan sesungguhnya kami ini mendapat petunjuk dengan mengikut jejak langkah mereka yang terdahulu. Jadi ini dia berkait dengan poin yang kelima tadi, itu golongan yang tidak menggunakan akal fikiran. Walaupun setelah diterangkan tentang bukti-bukti, dalil-dalil daripada ayat-ayat Allah, daripada hadis-hadis Nabi, tapi tetap juga mereka mengikut secara membuta-tuli dan mereka enggan untuk meninggalkan apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Bahkan mereka menyangka mereka lah golongan yang mendapat petunjuk. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Demikian itulah kami tidak mengutus seorang pemberi ancaman daripada sebelummu, wahai Muhammad, kepada suatu kota, illa qad qala mutrafuha, melainkan para pembesarnya mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami itu mereka merupakan suatu ummah yang berada di atas kebenaran menurut sangkaan mereka. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami ini hanya mengikut saja jejak langkah mereka dahulu yang mereka tinggalkan. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Kemudian Rasul itu berkata, adakah kamu tetap juga nak mengikut ajaran adat resam nenek moyang kamu itu, walaupun aku datangkan kepada kamu dengan hidayah, dengan petunjuk yang lebih baik daripada apa yang kamu dapati ada pada nenek moyang kamu itu. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Lalu kata mereka, sungguhnya kami terhadap apa yang kamu itu para rasul diutuskan itu, kami semua ni engkar, tak nak untuk mengikutnya. Kami tetap juga tak nak mengikut apa yang kami warisi daripada nenek moyang kami. Walaupun Rasul itu datang dengan sesuatu yang lebih bi'ahda, dengan yang lebih baik dari segi petunjuk itu daripada apa yang mereka dapati daripada nenek moyang mereka. Tapi tetap juga mereka enggan meninggalkan adat kebiasaan yang mereka warisi itu. Dan itu menyebabkan hidayah, taufik yang dibawa oleh Rasul itu tak dapat sampai kepada mereka. Dan kemudian Allah menyebutkan dalam surah 2 ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah kamu semua apa yang Allah turunkan, ikutlah Al-Quran ini,
qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Lalu kata mereka, kami tak nak untuk mengikut Quran, tapi kami nak mengikut apa yang kami warisi daripada nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka hendak juga mengikut nenek moyang mereka itu, walaupun nenek moyang mereka itu tidak menggunakan akal dan tidak juga mendapat petunjuk. Jadi ini Allah sebutkan mereka enggan mengikut Al-Quran, tapi sebaliknya nak mengikut apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak menggunakan akal fikiran, tidak berfikir tentang kebenaran dan tidak juga mendapat petunjuk. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada Rasul, bila disampaikan kepada kita tentang mungkin sebahagian adat, resam, kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang terdahulu, ia bertentangan dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi jika jelas, kita kena mengikut kebenaran itu. Tak boleh untuk kita pertahankan atas dasar ini yang dibuat oleh nenek moyang kita dulu. Takkanlah mereka ni golongan yang sesat. Sedangkan kebenaran itu dia tidak berada pada mana-mana golongan, melainkan golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Itulah kebenaran yang sebenar. Kebenaran bukan berada pada individu ataupun pada golongan yang tertentu, pada kaum yang tertentu. Tapi sebaliknya kebenaran itu berada pada Kitabullah dan juga Sunnah Rasulullah itu. Dalam ayat yang lain, dalam surah 31 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan bila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan, ikutlah Quran ini, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kata mereka, tidak, kami tak nak untuk mengikut Al-Quran ini, bahkan kami hendak mengikut apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami yang terdahulu. Awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Apakah mereka masih juga hendak mengikut nenek moyang mereka itu, walaupun syaitan itu mengajak mereka kepada azab neraka yang marak menjulang. Jadi mereka mengatakan mereka mengikut nenek moyang mereka, tapi sebaliknya Allah sebut sebenarnya mereka ini mengikut syaitan yang mengajak mereka kepada azab api neraka yang marak menjulang itu. Jadi bagi golongan yang terdahulu, mungkin mereka ada kelemahan mereka yang di mana ilmu kita sampai kepada mereka. Jadi kita doa kepada Allah supaya Allah ampunkan segala kesalahan, kekurangan dan kesilapan mereka. Tapi apabila jelas apa yang mereka tinggalkan untuk kita itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka kita kena tinggalkan. Kita kena mengikut kebenaran itu. Dan hisab bagi mereka yang telah tiada ni, kita serah kepada Allah dan kita doakan untuk mereka dan juga untuk kita. Jadi itu poin yang ke-6, iaitu penghalang kepada hidayah antaranya adalah apabila enggan meninggalkan adat kebiasaan. Itu juga yang berlaku kepada kaum Quraisy juga kepada Abu Talib, di mana Abu Talib ketika akhir hayatnya itu hampir-hampir hendak memeluk Islam, hendak mengucapkan syahadah. Tetapi apabila Abu Jahal mengatakan, apakah engkau membenci
adat agama dan juga adat yang diwarisi daripada Abdul Muttalib itu. Jadi ketika itu dia tak sanggup untuk tinggalkan agama dan juga adat yang diwarisi daripada bapanya dan juga daripada nenek moyangnya. Disebabkan itu dia tak nak untuk mengucapkan kalimah syahadah dan tidak beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul. Puncanya itu enggan meninggalkan adat kebiasaan yang diwarisi. Dan kemudian seterusnya, penghalang kepada hidayah juga antaranya adalah apabila takut hilangnya pengaruh ataupun kuasa. Allah menyebutkan dalam surah 10 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Kata mereka, iaitu kata Fir'aun dan juga kaumnya kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam, apakah kamu datang kepada kami untuk memesongkan, memalingkan kami daripada apa yang kami dapati nenek moyang kami dulu melakukannya, iaitu penyembahan berhala itu. Wa takuna lakumul kibriya'u fil ardh, dan kemudian membolehkan kamu ini untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin, dan tidaklah kami orang-orang yang akan beriman, yang akan percaya kepada kamu berdua. Jadi ini kata Fir'aun dan juga kaumnya kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam, bahawa tuduhan mereka mengatakan bahawa Nabi Musa dan juga Nabi Harun datang untuk memaksa mereka meninggalkan adat dasam yang mereka warisi, agama yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Dan kemudian keduanya menuduh Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk merampas kekuasaan yang ada pada mereka. Kerana kita tahu pada waktu itu Nabi Musa dan juga Nabi Harun datang daripada kaum Bani Israel, yang mana mereka ini golongan yang ditindas di Mesir. Jadi Fir'aun tak nak untuk menerima kebenaran sebab dia takut kehilangan kuasa dan juga pengaruh yang ada pada dia dan juga pada kaumnya, itu bangsa Kipti itu. Itu punca dia tak nak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian begitu juga kalau kita lihat dalam ayat yang lain, dalam surah 34 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma arsalna fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha, dan tidak lain ataupun tidaklah kami mengutus seorang pemberi ancaman kepada suatu kaum di suatu tempat, melainkan orang-orang yang
mewah di kalangan mereka, iaitu para pembesar mereka, para pemimpin mereka yang mempunyai kuasa dan juga pengaruh itu. Dikata mereka, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami ini engkar kepada apa yang kamu diutuskan dengannya. Jadi Allah sebut kaum-kaum yang Allah utuskan kepada mereka rasul-rasul itu, di golongan yang pertama yang menentang rasul yang diutuskan kepada mereka ini adalah golongan yang mempunyai kuasa. Seperti mana ayat tadi berkenaan dengan Firaun. Dia menolak kebenaran itu, golongan yang ada kuasa dan juga yang ada pengaruh, kerana mereka takut kalau mereka terima kebenaran itu, mungkin mereka akan hilang kekuasaan dan juga pengaruh itu. Disebabkan bila mereka melihat apa yang Nabi sampaikan, dalam Islam ini tak ada golongan yang dibeza-bezakan. Allah melihat kepada hati itu tetapi dan juga amalan. Dari segi harta dan segi kuasa itu tidak membezakan di antara orang yang lain. Bahkan orang yang Allah kurniakan dengan kuasa dan juga kemewahan itulah golongan yang mungkin lebih banyak lagi ujian yang datang dalam bentuk nikmat yang boleh menyebabkan mereka menyalahgunakan nikmat tersebut, lalu menyebabkan mereka ini diazab di hari akhirat nanti. Dan Allah sebutkan kata-kata golongan yang mempunyai kuasa dan juga pengaruh ini, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kata mereka, kami mempunyai lebih banyak harta daripada kamu dan mempunyai lebih banyak anak-anak dan juga pengikut daripada kamu. Wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan kami ini tidak akan diseksa sama di dunia ni, apatah lagi akhirat, sebab akhirat mereka tak percaya. Di dunia ni mereka yang menyeksa golongan yang beriman. Jadi sebab tu mereka enggan untuk menerima kebenaran. Mereka ada kuasa, mereka ada pengaruh, mereka ada harta yang banyak, ada pengikut yang ramai. Sedangkan Nabi dan juga Rasul itu, majoriti para pengikut mereka merupakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, hamba abdi dan sebagainya. Sedangkan mereka ini golongan yang ada kuasa. Jadi sebab itu mereka tak nak untuk menerima kebenaran. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku dialah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan dialah juga yang menyempitkan rezeki. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mengetahui tentang hakikat itu. Mereka menyangka bahawa harta yang mereka ada itu tanda mereka lah golongan yang mendapat petunjuk, berada di atas kebenaran, kerana mendapat nikmat yang banyak daripada Allah. Sedangkan Allah, dia boleh beri kepada siapa yang dia kehendaki segala nikmat dan juga rezeki itu. Jadi ini dalam 3 ayat ni, golongan yang takut kehilangan kekuasaan dan juga pengaruh, itu menjadi penyebab hidayah, mereka menolak hidayah yang sampai kepada mereka. Dalam sebuah hadis ada disebutkan berkenaan dengan kisah Heraklius, iaitu seorang penguasa Rom yang mana dia tahu tentang kebenaran itu. Dia tahu tentang adanya Rasul akhir zaman yang diutuskan. Tetapi apabila rakyatnya enggan untuk mengikut kebenaran itu, jadi dia pun memilih untuk bersama-sama dengan rakyatnya, iaitu tetap kekal dalam agama Nasrani. Dalam sebuah hadis yang agak panjang daripada Sahih Al-Bukhari, menyebutkan berkenaan dengan kisah Heraklius ini. Dan dalam hadis yang agak panjang ini, di akhir hadis ni disebutkan berkenaan dengan Heraklius ketika Nabi mengutuskan surat
surat yang mengajaknya kepada Islam, kerana Heraklius ni beragama Nasrani. Jadi ada pengetahuan, bahkan dia seorang yang alim dalam berkenaan dengan kitab Injil itu. Dan kemudian bila sampai surat Nabi itu kepada Heraklius utuskan pula surat kepada seorang lagi pemimpin pembesar yang lain yang juga sama-sama merupakan ulama di kalangan kaum Nasrani ini. Dan kedua-dua mereka bersetuju bahawasanya yang mengutuskan surat itu merupakan benar-benar Nabi akhir zaman yang Allah utuskan kepada semua manusia. Lalu selepas yakin dengan kebenaran itu, Heraklius memanggil ke semua pembesar-pembesarnya dan juga rakyatnya ke dalam istananya. Lalu apabila Heraklius menyampaikan tentang surat daripada Nabi itu, tentang ajakan dakwah supaya tidak melakukan syirik kepada Allah, kemudian menerima Islam itu sebagai agama, menerima Rasul itu sebagai, menerima Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul yang terakhir yang diutuskan. Dan bila disampaikan kepada pembesar dan juga rakyatnya, sebelum itu Heraklius memerintahkan supaya kesemua pintu di istana itu ditutup. Dan bila Heraklius mengatakan tentang kebenaran itu dan mengatakan dia hendak menerima kebenaran itu, lalu para pembesar dan juga rakyatnya masing-masing nak melarikan diri keluar daripada istana itu. Lalu apabila melihat keadaan tersebut, kata Heraklius di sini, apabila melihat keadaan pembesar dan juga rakyatnya yang enggan untuk menerima kebenaran yang datang daripada Nabi itu, walaupun Heraklius percaya kebenaran tu, tapi kemudian dia kata, waqala inni qultu maqalati anifa akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Jadi sesungguhnya aku mengatakan ucapan, aku menyampaikan ucapanku tadi berkenaan dengan kebenaran yang datang bersama-sama dengan Nabi Muhammad itu, dan agama yang baru muncul di tanah Arab itu. Dikata Heraklius, aku cuma hendak menguji kamu tentang keyakinan kamu kepada agama kamu, iaitu agama Nasrani. Faqad ra'aitu, lalu aku telah melihat tentang keyakinan kamu kepada agama kamu. Fasajadu lahu wa radu anhu, lalu para pembesar dan rakyatnya pun sujud kepadanya dan mereka berasa redha terhadapnya. Mereka sukakannya dan tidak jadi untuk membencinya. Fakana zalika akhira sya'ni Hirqal, maka demikianlah akhir kisah berkenaan dengan Heraklius ini, di mana dia pada asalnya disebabkan ilmu yang ada padanya, dia tahu apa yang sampai kepadanya itu merupakan satu kebenaran. Tapi disebabkan apabila melihat pembesar dan juga rakyatnya enggan untuk menerima Islam itu, dia pun tak sanggup untuk meninggalkan agama Nasrani, bahkan dia kekal sampailah akhir kisahnya itu dia memang kekal dalam agama Nasrani. Dia berbeza dengan kisah Najasyi, yang mana Najasyi walaupun sama juga pembesar dan juga rakyatnya tak nak untuk beriman, tetapi dia sendiri beriman kepada Allah dan dia menyembunyikan keimanannya itu. Tetapi Heraklius dia tidak, dia kekal dalam agama Nasrani disebabkan takut hilang pengaruh dan juga kuasa yang ada padanya. Baik, jadi itu poin yang ketujuh. Itu penghalang kepada hidayah adalah takut kehilangan pengaruh dan juga kuasa, seperti yang berlaku kepada Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya. Begitu juga yang berlaku kepada Heraklius. Kemudian satu lagi, Allah sebut dalam surah 6 ayat 56.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang untuk mengabdikan diri kepada apa yang kamu seru selain daripada Allah itu. Qul la attabi'u ahwa'akum. Katakanlah wahai Muhammad, aku tak nak untuk mengikut kehendak hawa nafsu kamu. Qad dhalaltu izan wa ma ana minal muhtadin. Benar-benar aku akan menjadi sesat ketika itu, iaitu ketika aku mengikut hawa nafsu kehendak kamu itu. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini Allah sebut tentang golongan yang sesat, yang tidak mendapat petunjuk disebabkan mereka mengikut hawa nafsu mereka. Jadi ini penghalang yang seterusnya, iaitu yang ke-8. Apabila seorang itu mengikut hawa nafsunya, ia akan menghalang dia daripada menerima hidayah atau petunjuk daripada Allah. Kemudian dalam satu lagi ayat dalam surah 2 ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan benar-benar pasti jika engkau datangkan kepada ahlul kitab itu dengan setiap ayat-ayat, setiap bukti, mereka tetap juga tak nak untuk mengikut kiblat, perubahan arah kiblat itu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pula tidak boleh untuk mengikut, tetap juga nak mengikut kiblat mereka itu. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sebahagian daripada mereka juga tidak mengikut sebahagian kiblat sebahagian yang lain. Wala ini taba'ata ahwa'ahum min ba'di ja'aka minal ilm. Dan nescaya jika engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datang kepada engkau daripada ilmu itu, innaka idzal laminaz zalimin. Sungguhnya engkau ketika itu termasuk, benar-benar termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Dia Allah sebut golongan yang mengikut hawa nafsu dan tak nak untuk mengikut ayat-ayat Allah. Sudah datang kepada mereka ilmu, iaitu ayat-ayat Allah itu, ketika itu mereka termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Yang mana kita di awal tadi kita lihat, innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Allah tak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi antara bentuk kezaliman itu adalah mengikut hawa nafsu, enggan untuk mengikut ilmu. Baik, jadi itu poin yang ke-8. Di pagi ini kita lihat sambungan kepada penghalang, sambungan kepada yang perkara yang kita sebut sebelum ni, iaitu penghalang-penghalang kepada hidayah. Poin yang ke-5 adalah taklid buta ataupun mengikut memutar tuli, tak nak untuk berfikir. Kemudian poin yang ke-6 adalah enggan untuk meninggalkan adat kebiasaan yang diwarisi. Kemudian poin yang ke-7
takut kehilangan pengaruh dan juga kuasa. Dan kemudian poin yang ke-8 adalah mengikut hawa nafsu. Jadi ini semua merupakan sebahagian daripada penghalang-penghalang kepada hidayah. Baik. Jadi insya-Allah untuk kali ini setakat ini dulu. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, setakat itu dulu untuk pagi ini. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis-hadis Nabi ini. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini golongan yang mendapat petunjuk daripadanya dan menjadikan kita ini golongan yang sentiasa berusaha untuk menghilangkan penghalang-penghalang kepada petunjuk itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Iya.